شر ما صنعت لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, saudara-saudari sekalian, para sahabat semua, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Seringkali kita ulang dan ulang dan ulang dan ulang supaya ianya tidak menjadi perkara yang melayang begitu saja. Ulang-ulang itu supaya dia tidak menjadi perkara yang dilupakan. Yakni itulah menjadi hamba yang bersyukur. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita ulang dan ulang ni bagus bagi orang yang beriman. Bersyukur itu misi kita, tuan-tuan. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur ini, kata Allah SWT itu qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Bagaimana ini dikatakan hamba-Ku yang bersyukur ini sedikit? Kerana setelah Allah jadikan penglihatan, jadikan pendengaran, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita ni, Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan pendengaran. Lalah sekali sidang jemaah mata Allah SWT, kita gunakan penglihatan, pendengaran ni untuk banyak mengenal makhluk, banyak malah nak menentang Allah Ta'ala. Mata digunakan untuk melihat benda semata-mata, telinga hanya untuk mendengar khabaran dunia semata-mata. Ini dirakamkan oleh Allah SWT, menjadikan kita ini satu peringatan yang penting. Dan surah Al-A'raf 179, ada hati, bermula dengan hati, syukur ni dengan hati. Qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tak nak memahami. Ada mata tak nak melihat. Ada telinga, azanul la yasma'una biha, tak nak mendengar. Ulaikal an'am balhum adall. Mereka ni ibarat binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kita tidak mahu kita ni jadi kategori binatang yang tak, binatang pun tidak, manusia pun tidak. Itu dia. Sebab Allah kata lebih teruk pada binatang. Balhum adall, ulaikal an'am, ibarat binatang tapi lebih teruk pada binatang. Nak kata manusia pun tidak, binatang pun tidak. Ini masalah. Jadi orang tak dapat status ni susah. Ya kan? Jadi alhamdulillah, sidang jemaah mata Allah SWT, terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada pagi yang penuh barakah ni. Di waktu duha, kita berada pada siri bicara ilmiah duha online pada pagi yang penuh barakah 28 Ramadan Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan pada pagi ini kita sinarinya dengan cahaya keimanan yang semakin lama semakin bersinar, semakin yakin dengan kefahaman yang mendalam. Ingat, kekuatan iman tidak terlahir dengan banyaknya amalan. Ingat,
kekuatan iman tidak terzahir atau tidak terbentuk dengan banyaknya amalan. Amalan apa? Bila sebut amalan ni, amalan apa? Amalan zahir. Ada orang dia mengatakan bahawa ustaz, dia ni amalannya banyak, tapi bila mari ujian dia tidak menggambarkan seperti apa yang diamalkan. Nah, sebab itu, sebab amalan zahir ataupun amalan syariat sepatutnya menggambarkan hakikat. Amalan syariat sepatutnya itu menzahirkan apa yang ada dalam hati dia. Jadi sekiranya dia melakukan amalan zahir itu tidak jujur, tidak ikhlas, maka di saat ujian mendatang, habis. Akan zahirlah apa yang ada dalam hati dia. Itulah keadaan hati dia. Sebab tu nak kuatkan iman ni bukan dengan banyakkan amalan. Jangan ingat kita banyak beramal, iman kita dah kuat. Tidak. Dan iman bukan diuji dengan amalan yang banyak, tapi diuji dengan ujian yang mendatang. Nampak? Jadi kekuatan iman tidak terasa dengan banyaknya amalan. Bukan kata tidak boleh beramal banyak, tapi bukan amalan yang banyak, perlu iman yang kuat. Tidak sedanya Muhammad Allah SWT. Ini konsep yang kita kena faham. Sebab kita tak nak jadi fitnah pada amalan balik. Tak gunalah saya solat banyak-banyak. Poin dia adalah dia tak nak solat banyak-banyak. Tak gunalah saya zikir banyak-banyak. Nampak tidak? Zikir apa tu? Zikir sunat. Zikir wajib dia tak buat. Nampak tidak? Jadi fitnah kepada amalan tu sendiri. Sedangkan dia tidak faham apakah yang menjadikan tanda aras, tanda ukur bagi seseorang itu adalah bukan dengan banyaknya amalan, tetapi kuatnya iman. Iman yang kuat sudah pasti akan menzahirkan amalan yang berkualiti. Berkualiti ini bukan dikira dengan yang banyak, tapi yang istiqamah. Istiqamah. Sebab tu Nabi kata, mafhum hadis, bertanya pada sahabat jumpa Nabi SAW, ya Rasul, bagaimana aku nasihati satu nasihat yang tidak perlu jumpa pada siapa-siapa dah. Apa dia? Amantu billah summastaqim. Amantu billah summastaqim. Beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Bukannya kata banyak amal. Tidak. Amalan yang banyak itu mungkin dizahirkan dengan iman yang kuat. Mungkin. Tetapi perlu diuji. Sekiranya ujian sampai, kemudian amalan yang zahir itu semakin merosot, maka terzahir apa yang ada dalam hati dia. Nampak? Sebab tu amalan ni, ada amalan zahir, ada amalan batin. Amalan untuk memperkuatkan iman, bukan dengan banyakkan amalan. Sebab tu, dalam menghidupkan malam-malam Ramadan Al-Mubarak, apatah lagi malam Lailatul Qadar, bukannya ditekankan tentang banyaknya beramal dari sudut perbuatan. Cuma ulama nak bagi faham banyakkan beramal. Tetapi yang banyak ditekankan oleh ulama, sebenarnya kalau kita perhalusi adalah banyakkan berdoa. Doa apa yang nak dibanyakkan? Tengok amalan zahir atau amalan batin yang banyak pada malam Lailatul Qadar? Amalan batin, ini apa? Minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu amalan batin. Itu dia menguatkan iman itu dengan perbanyakan kembali kepada Allah. Sedar diri dia panggil. Bagaimana nak sedar diri kalau tidak kuat iman? Imanan. Macam mana nak kuat iman kalau tiada kefahaman? Maka perbanyakkan kefahaman. Yang ini menambah kefahaman. Itu perbanyakkan faham tu. Amalan banyak, faham kurang. Dengan amalan sedikit, faham banyak. Satu amalan, fahamnya banyak. Banyak amalan, fahamnya sikit. Satu amalan, tetapi dalam satu amalan, faham dia banyak. Contoh, amalan dia apa? Satu je. Apa dia? Kuliah. Amalan ni, untuk ilmu ni. Tapi faham ni banyak. Ya Allah, terbuka ustaz, faham. Allah, faham, banyaknya faham. Apa ciranya faham? Imanan wahtisaban. Sudah pasti hidupnya mula beralih arah kepada harap ridha Allah. Harap ganjaran Allah.
Orang yang terbuka kefahamannya melalui kesedaran imannya, itu akan mengharapkan ganjaran Allah. Dia tidak lagi mengharap ganjaran makhluk. Kalau masih kita berharap kepada makhluk, kalau masih kita melihat pada makhluk, kalau hati ini masih ada berbagi-bagi, maka dia belum, kekuatan imannya belum sempurna. Silap-silap dia masih berbincang soal syirik. Syirik. Sebab tu dalam Ramadan Mubarak ni perbanyakkan doa. Kita tinggal berapa hari lagi sidang jemaah mata Allah SWT. Pejam celik besok malam ni malam 29. Habis. Takdir Allah Ta'ala, Jumaat last. Sabtu dah fitri. Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Fitrah ni maknanya bersih. Sidang jemaah mata Allah SWT. Mari kita rungkai dulu pagi ni. Sebab tagline saya pergi ni, cuba lihat. Apa saya tulis? 1000 bulan. Ni, anugerah 1000 bulan tu melenyapkan 1001 alasan, membuka 1001 jalan kebaikan. Siapanya Allah berikan kenikmatan 1000 bulan, di hidup dia tiada lagi alasan. Tiada lagi tapi ustaz, tapi tanpa apa tahu. Macam tu lah. Asyik-asyik tapi. Asyik-asyik tapi. Asyik-asyik tapi. Ya ke? Tapi. Ya ke? 1001 bulan, 1000 bulan menghapuskan 1001 alasan. Ya benar. Bersih jiwa dia. Bersih jiwa nak tengok kat siapa ni? Tuan Uwais Miqail. Nak tengok fitrah ni, tengok dekat siapa? Tengok dekat budak-budak. Sebab tu budak-budak paling happy hari raya. Mak budak, bapak budak paling sedih hari raya. Sebab dosa masih tak selesai. Macam tu juga budak-budak happy hari raya. Sebab memang itu fitrah mereka. Malah happy mereka itu bukan memikir apa lagi. Kita mikir, habislah kopak lah duit aku. Habislah. Nak bagi budak-budak lagi. Lepas tu duk fikir nak balik kampung mana lagi. Ni Alhamdulillah lah PKP tak ada. Duk fikir rumah abang, rumah saya. Rumah abang, rumah saya. Berosom-osom tu. Patutnya ikut suami dah. Islam ni selesai masalah. Ikut suami. Tapi sebab tak puas hatinya pasal hati dia banyak alasan. Kenapa saya nak ikut suami? Islam ni kan adil. Asyik suami je. Isteri bila? Nabi dah kata dah ikut suami. Selesai masalah. Bila ikut suami, suami tu fahamlah dia time bila dia nak bagi. Dah pagi raya, sedih. Orang tua-tua, bapak pun sedih. Nampak? Budak-budak bersih. Kita lihat budak-budak punya penangan. Belajar fitrah dengan budak-budak yang belum akil balik. Cuba tengok mereka. Ada masalah, anda ingat saya ada masa untuk pening kepala. Ada penuh keraguan hati mereka. Apa ada makan, apa ada pakai. Alasan walaupun dia bertanya tidak menjadi satu perkara yang dipanggil hard feeling. Tak ada, hati mereka bersih. Bersih ya Rabbi. Kita ni berapa kali dah datang Ramadan. Berapa kali datang Syawal lah. Fitrah kita. Time raya tu, time tu lah nak minta maaf. Barulah nak minta maaf. Menangis-nangis minta maaf. Ni satu bab. Belum tentu tangisan mendatangkan kesedaran. Saya bila kita kaji, kita lihat para ulama syarah, belum tentu tangisan mendatangkan kesedaran. Belum tentu sedang jemaah mata Allah SWT. Nah, degil ustaz tahu nak mengajuk, itulah. Budak-budak kalau mengajuk, comel. Kalau mak budak mengajuk, habis muka macam jeruk. Nampak tidak? Belum tentu banyak menangis, tangisan, sedih, tapi dia sedar. Belum tentu banyak sedih, tapi banyak sedar. Sebab orang yang sedar, itu belum tentu dia sedih. Tapi kalau dia sedar dan mendatangkan kesedihan, contoh dari dosa-dosa dia, maka sudah pasti lepas minta maaf, tak buat masalah dah. Alasan dia apa? Kita ni manusia ustaz.
kita ni manusia ustaz. Nampak alasan? Kita ni manusia ustaz. Sedangkan kita ini ada mula alasan. Mana apa? Mana Allah tak bukakan dia pintu kebaikan. Allah buka je pintu alasan demi alasan. Apa guna tarbiyah Ramadan sedang jemaah mata Allah SWT? Kalau masih keluar daripada madrasah Ramadan Al-Mubarak, masih beralasan-alasan. Masih bertapi-tapi. Beralasan bertapi. Belasan bertapi. Itulah. Bila kata sedih, boleh tentu sedar. Tapi ustaz, nampak? Kaya itu bukan harta, kaya itu jiwa. Tapi ustaz, nampak? Banyak dia punya, dia panggil apa? Sangkaan dia itu masih tidak jelas. Benar Puan Antara, alang-alang menangis. Saya nak bagi tahu. Perumpamaan tangisan yang sebenar ni, walaupun setitis air mata yang mengalir, setitis je, bukan satu tong dram. Setitis air mata yang mengalir itu kerana takutkan Allah Ta'ala, itu mampu memadamkan api neraka untuk dia. Jadi maknanya senang ke susah nak menangis kepada Allah ni? Kalau ikutkan, susah. Dan bukannya hidup nangis dia kerja je. Walaupun kita dengar para sahabat itu penuh dengan tangisan. Tapi tangisan mereka bukannya setiap masa, setiap hari, setiap selalu. Mereka bukan sekadar tangisan, tapi mereka buktikan dengan perubahan. Mereka pergi perang, jihad fisabilillah. Mereka jihad sanggup mati di jalan Allah. Baru betul tangisan tu berbaloi. Ini menangis. Menangis. Lepas tu perangai sama juga. Hati tak bersih. Patutnya menangis yang sebenar membersihkan hati. Tapi sama juga perangai. Sebab tu tangisan yang sebenar itu hanya tangisan kerana Allah, takut Allah, tu je. Bila takut Allah, dia terkenangkan dosa, itu saja. Tangisan lain tak kira. Habis tak dia minta maaf tu, nangis-nangis tu, dia mungkin terkenang perangai dia, syahdu, dah terbiasa ikut perasaan. Asal orang menangis, dia menangis. Senang je. Kita ni kalau nak ikut perasaan, senang je. Tengok orang menangis, kita sebar, kita nangis. Tak tahu nangis kenapa. Kenapa menangis? Entah. Tengok semua menangis, aku pun sebab. Nampak? Sebab tu ini melibatkan hidayah. Ibaratkan petunjuk Allah SWT. Sebab tu, sesiapa yang mendapat diberikan 1000 bulan, kekuatan 1000 bulan, dia akan memadamkan 1001 alasan. Orang yang Allah berikan hatinya itu kebaikan, maka dia tiada lagi bicara soal alasan demi alasan. Tak ada sedang jemaah mata Allah SWT. Kali ini Allah beri kefahaman, alhamdulillah. Sebab tu kita lepas ni, kita tinggal lagi berapa hari lagi. Sebab tu dalam satu kenyataan saya tulis kat wall saya baru ni, la'allakum tattaqun. Saya tulis apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa ya. Itulah pesanan Allah SWT kepada kita di saat Ramadan meninggalkan kita, sebelum kita meninggalkan dunia. Ya, tangisan pura-pura dia panggil. Itu dia dah keluar perkataan pura-pura. Tangisan pura-pura. Sebab tu jangan tertipu dengan tangisan. Orang lelaki tertipu dah, tengok bini menangis dah, orang gelabah dah. Asal tengok menangis tu, kita pun asal menangis dia lemah. Biar. Asal tengok anak menangis kalah. Dia tak tahu anak menangis tu kadang dia tipu kita. Nampak? Asal nak pergi menangis dia takut. Nampak? Lalu keluarlah satu teori. Siapa yang membuatkan hati isteri dia terguris dan menangis, maka terganggulah rezeki dia. Keluar pula statement. Dia tak ada istilah kosong-kosong. Minta maaf je sungguh-sungguh. Kosong-kosong macam mana yang dikatakan kosong-kosong? Tu bila minta maaf je lah, maafkan saya. Tak ada macam dengan Allah, ya Allah kosong-kosong je, tak ada. Sebab itu, kalau kita lihat bagaimana manusia ini, kalau tidak dibimbing dengan kebenaran, alhamdulillah,
Yang mana sudah semakin memahami, alhamdulillah. Kalau tengok orang nangis, ikut nangis. Ya, itu nangis ikut-ikutan. Yang lagi orang perempuan. Nampak? Nah, mengguriskan hati isteri, menangis. Apa yang masuk mengguriskan hati isteri yang isteri menangis, yang menyebabkan sempit rezeki itu? Di mana kaitan yang kata isteri punca rezeki, kaitan dengan rezeki? Tidak semudah itu kita nak kaitkan rezeki itu dengan makhluk. Rezeki itu dengan Allah. Pertama asasnya rezeki itu pada Allah. Habis Ustaz, isteri terseksa, nak pula tu ada pula dia kaitkan isteri dia sengsara dengan dia menduakan isteri dia. Lagi satu hal. Dia buat statement gitu. Menduakan isteri ni, suami, ingat anda dah buat satu kesalahan. Satu kesalahan membuatkan isteri kamu merana dan sengsara. Merana dan sengsara tu kenapa? Kena tanya. Sebab jahil sendiri. Isteri yang banyak nangis, banyak terguris, banyak kecil hati, itu kena cek balik hati dia. Kalau banyak sakit hati, mana hati itu sakit. Walaupun asbab lelaki itu menyakitkan hati dia. Tapi soal apa? Kena tengok dulu. Jangan main pukul kata. Kalau jenis yang nak mendidik, bagi menangis, bagi sedar sikit. Nampak? Bagi menangis, bagi sedar sikit. Lepas tu bila menangis, kita buat tak tahu. Sebab kita tahu nangis tu pura-pura. Sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Beramal tidak. Hati masih kotor. Hati masih ada hasad. Hati masih ada iri. Masih ada syirik. Apa guna tangisan? Adakah orang begini yang boleh mengatakan boleh menjejaskan rezeki? Adakah orang yang dalam hatinya masih ada syirik, masih ada hasad, masih ada hubbud dunia, syahratut ta'am, hubbul mal, menangis? Allah kesian. Saya nak tanya satu soalan. Adakah Allah pandang hati orang yang dalam hatinya ada maksiat dan dia menangis, maka kerana dia menangis ni, maka aku akan sempitkan rezeki engkau? Sebab itu jangan buat generalism. Bab kehidupan ni jangan nak cuba-cuba bagi tafsiran kalau tiada kefahaman yang benar, walaupun kedudukan dia apa. Saya terpaksa bercakap. Ya, bab kehidupan ni dia kena melalui, bukannya dalam universiti tak jumpa, dalam pengajian kehidupan. Kehidupan ni kena hikmah, kena ada lagi talaki, tadabbur lagi. Ini anugerah. Sebab tu bila kita kaji balik, kita lihat mengikut pada kebenaran. Itu datanya sedih, sedar. Betul ke sedih itu sedar? Buat isteri sedih, rezeki sempit, betul ke? Isteri yang bagaimana? Soalan dia. Isteri yang dalam hatinya ada syirik, Allah pandang ke orang yang dalam hati ada syirik. Kalau dia menangis itu sebab kejahilan dia sendiri, kalau dia menangis itu sebab kebodohan dia sendiri, kalau dia menangis sebab memang dia sendiri menentang Allah, adakah orang begini yang layak menjejaskan rezeki? Orang yang menjejaskan rezeki ni, orang yang betul-betul hati bersih. Contoh, buat budak-budak menangis. Ini berdosa. Budak yang lemah, yang tak reti melawan ni sebenarnya. Kita seksa budak-budak. Budak-budak yang tak ada dosa, kita buat dia sengsara. Kita seksa dia, kita marah dia konon-konon. Mak cengeng dia panggil. Marah ahli syurga, kita ahli neraka. Nampak? Anak-anak kita tu ahli syurga. Siap macam ni lagi marah. Ni ahli neraka marah ahli syurga ni. Nampak? Dah ahli syurga, sian dia, budak bersih hati, marah pula. Tahu tak mahal mak beli barang ni? Tahu tak mak penat? Tahu tak barang ni bukan senang mak dah dapat? Marah sebab dunia. Marah sebab barang dia hancur. Marah sebab barang-barang apa yang dia nak rosak. Bukan marah sebab kamu kenal tak Allah? Tahu tak Allah itu yang memberikan makan? Dia tak marah sebab tu. Dia marah sebab menyipahkan rumah. Macam ni ahli neraka. Ni tak puas hati dengan suami ni. Ni semalam baru jumpa kadar, semalam baru jumpa Lailatul Qadar, pagi-pagi dah cekak pinggang lah. Tak puas hati.
Lepas tu cakap, alhamdulillah, terima kasih jumpa tu kadar. Jumpa kadar apa? Jumpa kadar ni hati dia puas. Dia tak ada marah, ahli syurga. Kalau isteri kita tu ahli syurga, bidadari syurga, jangan buat pasal. Jangan sidang jemaah mata Allah SWT. Kalau isteri tu level siddiqin, level-level siddiqin yang jenis tak banyak cerita, diam dia. Macam budak, datang laki gatal, miang, dia panggil. Saja aku nak duakan kau. Dia buat tak tahu. Dia buat sengsara. Isteri dia okey. Isteri yang macam ni, rezeki suami akan sempit. Sebab bukan sebab isteri, sebab dia buat jahat dengan orang baik. Siapa-siapa yang buat jahat dengan orang baik, hati-hati. Terganggulah semua peruntukan Allah SWT. Jadi isteri-isteri yang jahil jangan perasan suci yang boleh mengganggu rezeki suami, rezeki rumah tangga. Silat-silat terganggu rezeki sebab kejahilan sendiri. Malangnya suami itu kerana memiliki seorang isteri yang jahil. Malang bagi suami. Dan malang juga suami itu sebab dia jahil. Malang juga dapat isteri yang jahil. Dua-dua jahil, habis. Nampak? Mak-mak tengoklah, marah anak ahli syurga kerana harta, kerana barang. Nampak tak? Dia marah kerana ni. Kalau dia marah tu bagus lah. Tapi kebanyakannya marah sebab harta lah. Jarang anak marah sebab syurga ni. Nampak? Jadi tanya balik diri tu, ahli neraka boleh menjejaskan rezeki ke? Jangan perasaan suci lah. Abang tahu tak, abang, hati saya terguris. Abang siap, abang, rezeki abang nanti sempit. Abang mengguris perasaan saya. Tengok pula jenis bini macam mana. Jenis yang tak mau nak dengar yang seronok-seronok, yang perasaan dia. Kebenaran tak mau kenal. Akidah tak mau dimantapkan. Dia nak kenalnya apa? Diri dia. Isteri ni sifat dia begini. Isteri ni sifat dia begini. Isteri sifat begini. Isteri je lah. Isteri satu, isteri dua. Isteri kena macam ni. Isteri kena macam ni. Dia nak kenal isteri. Tak nak kenal pencipta isteri, Allah. Nampak? Bertimpa-timpa malang. Benar, Puan Sengganen Poteh. Bertimpa-timpa malang dapat isteri jahil. Sebab tu, wahai suami, yang kena memilih suami. Suami bukan isteri yang kena memilih suami. Ini isteri memilih. Saya nak memilih calon imamku. Suami kena memilih calon makmum sebenarnya. Kena makmumnya tak kena bahasa belakang. Makmum ngumpat kat belakang. Nampak? Nampak? Takut. Jangan, Puan Nur Sakinah. Jangan marah ahli syurga. Memang kita, Allah nak uji kita nak marah. Tapi sedar diri. Aku nak marah budak yang tak tahu dosa ni. Memang tak ada hukum dosa atas dia. Jadi orang yang tak tahu, yang memang tak dikenakan dosa, marah kenapa? Mereka tak ada dosa, yang patut kena marah tu mak budak tu. Yang dah tahu dosa pahala pun buat perangai lagi. Buat perangai lagi. Kita yang besar panjang ni, macam saya ni, dah besar panjang. Orang kata apa? Saya guna bahasa ni, saya ambil apa kata. Dah tua-tua bangka dipanggil. Dah besar panjang. Yang dah kenal dosa pahala patutnya. Dah boleh beza, dah memayis ni. Duk ulang dosa. Yang itu patut kena marah. Yang itu patut kena marah. Budak-budak ni, dia tak layak dimarah lagi. Dia dididik okey. Perasaan suci lebih baik pada suami pula tu. Suami yang kena pilih calon makmum, pilih yang beragama supaya hidup tak merana. Nampak? Susah nak jumpa, menang. Ini baru dengar anak lelaki pula yang kata, orang perempuan biasa cakap susah nak jumpa ustaz calon suami. Senang-senang cakap. Senama je 2 kali 5. 2 kali 5, dua-dua naik. Jadi kena faham. Saya berkata begini,
nak bagi kebenaran dalam kehidupan. Orang perempuan jangan terbuai dengan perasaan, orang lelaki jangan tenggelam dengan perasaan. Dua-dua kena. Dua-dua kena. Dia tak ada nak bayar siapa-siapa, dia tak ada nak menyelbahi. Kebenaran tidak akan berpihak pada siapa-siapa. Kebenaran itu berpihak pada Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Orang yang ikut Allah, dia akan dipelihara. Orang yang berpaling pada Allah, dia akan sengsara. Itu saja. Jadi siapa yang nak dipelihara, yang nak di backup, duduk dengan Allah. Dia akan dipelihara. Allah akan jaga dia. Kan Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kita. Clear sidang jemaah Allah SWT? Clear. Berat nanang. Bagus Puan Rosna. Berat nanang tak? Saya nak bagi tu teori kehidupan kan. Sebab mai habak. Saya habak sat. Sebab apa jadi susah? Sebab berbicara soal kehidupan hanya bersandarkan pengalaman, kedudukan, bukan kebenaran. Sebab tu kita anggap benar, sedangkan itu batil. Bila kita kaji balik, rupanya batil. Batil rupanya. Nampak? Jadi kita berkata soal kebenaran, bukan soal perasaan. Kita takkan backup lelaki, kita takkan backup perempuan. Jangan hanya duduk atas dasar perempuan. Jangan hanya duduk atas dasar lelaki. Sebab itu balik kepada fitrah. Fitrah ni bukan pada perempuan, pada lelaki. Fitrah dia kembali kepada Allah. Nah, soalan ni Puan Nur Sakinah, Ustaz tanya, kalau ada ibu bapa yang ada syirik dan sifat munafik dan fasik, macam mana sebagai anak nak buat? Nak buat, anak jadilah anak soleha. Yang syiriknya bapaknya, yang munafiknya maknya. Anak jangan ikut. Jadi anaknya soleh. Jangan sibuk melihat kesalahan mak ayah. Jangan sibuk lihat kesalahan mak ayah. Yang atas, kita yang jadi yang bawah. Kita sebagai anak, nampak kesalahan mak ayah, Allah nak uji. Di situ datang alasan nanti. Mak ayah pun syirik, mak ayah pun munafik. Nak taat buat apa? Taat ni suruhan Allah, berbuat baik. Sami'na wa ata'na, apa saja yang mak suruh buat, selagi mana benda itu dia tak suruh syirik juga. Selagi mana mak tak suruh syirik, selagi mana mak tak suruh munafik, wajib buat. Nampak? Jadi jangan kata malah lah sebab mak ayah tak baik. Jangan. Sama juga dengan suami. Suami yang tidak baik sebagai isteri, macam nak taat? Taatlah macam mana Allah suruh. Sama je. Jangan kita buat alasan. Jangan kita spin alasan itu. Kita lari daripada kebenaran kerana Allah uji dengan keadaan. Allah nak uji. Allah nak uji dapat mak ayah macam tu. Kita boleh tetap baik kerana Allah tidak. Allah uji suami kita macam tu. Kita nak baik kerana Allah tidak. Samalah. Nampak? Malang seorang isteri mendapat suami yang jahil. Nah, inilah satu perkara yang terbalik Puan Sana Ladis. Sedangkan yang dituntut itu adalah suami yang memilih isteri. Jadi sebenarnya sama-sama jahil, sama-sama malang sebenarnya. Sebab ketika nak memilih, nak memilih tu, ada ilmu tidak? Dah tahu perangai suami itu begitu. Ini ada kata dah tahu perangai, dah tahu suami itu ada isteri, dah kahwin lagi buat apa? Dah tahu. Ini soal jodoh. Soalnya sekarang kita ni duduk dalam kebenaran, kebaikan atau tidak? Orang yang duduk dalam kebaikan, dia akan pasti akan mempertahankan segala tuntutan Allah SWT. Ya, sebab isu akidahnya. Kerana isu akidah sekarang ni Puan Nur Sakinah, suami ikut bini tak mau balik ziarah mak, macam mana Ustaz? Habislah. Kalau dia ikut kena takutkan isteri, habis. Iman dia goncang. Ikut sebab takutkan isteri. Karang isteri, karang. Tapi kalau ikut nak meraihkan, mungkin boleh dipertimbang. Itu wallahu alam, hati Allah yang hukum.
Kalau Allah dapat tahu hati tu takut ini, habis. Lepas tu hukum ni isteri kena taat pada perintah suami, hukum. Maknanya isteri tu tidak dididik dari awal. Dibiarkan. Gosok tudung terus duduk. Nampak? Tidak dididik dari awal. Sidang jemaah mata Allah SWT. Maka berbalik terhadap perbincangan kita tadi. Bagaimana sedih tadi. Asalnya sedih ni. Jangan tertipu dengan kesedihan. Hidup banyak mengalirkan air tangisan. Tetapi akhirnya kepura-puraan. Allah tahu dalam hati ada apa. Ada keduniaan. Menangis sebab dunia. Tidak dikira oleh Allah Ta'ala. Tidak dikira oleh Allah SWT. Ingat sidang jemaah mata Allah SWT. Selagi mana dalam hati ada dunia, selagi itulah amalan kita sia-sia. Habis. Bukti ada dunia apa? Kita seringkali tidak puas hati. Itu je. Bagilah alasan apa. Tak kisahlah alasan psikologi ke, alasan yang berbentukkan satu sosial apa benda ke, macam-macam term kan keluar kan. Tapi alasannya satu je. Pucuk pangkalnya hati. Kalau masih ada lagi tidak puas hati, maka hatinya masih sakit. Itu je. Isteri kurang ajar dengan mak saja. Itu keputusan. Mungkin waktu itu tuan lebih memahami situasi keadaan itu. Ya? Allah seringkali bagi peluang. Peluang macam contoh macam Lailatul Qadar. Allah bagi peluang. Jumpa kebaikan. Habis Lailatul Qadar pun setiap malam pun ada malamnya Allah panggil, malam di mana diangkat doa-doa hamba-hambanya. Doa ni saya nak bagi tahu setiap masa ada waktunya Allah makbulkan doa. Dan kita pula dah minta solat tu dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, 17 kali tu. Ihdinas siratal mustaqim, 17 kali doa. Doa ke ataupun tak tahu ataupun hati dah tertutup, tak mau jadi baik. Bila hati itu sudah ada syirik dan munafik, memang kata tutup hati tu. Hati-hati. Sebab tu doa banyak kali tak berkesan. Doa paling makbul tu dalam solat. Tengah solat tu makbul tu doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi masih jadi kurang hajar lagi. Masih jadi isteri yang kurang hajar. Masih jadi suami yang masih jadi lagi orang yang macam-macam lah. Nampak? Ini semua ujian kehidupan Puan Rick Johnson. Tak apalah. Tapi kena ingat, di saat kita berhadapan dengan situasi begitu, renungkan diri kita juga. Jangan kita melihat sebelah pihak saja. Kita kena berani melihat, merenung ke dalam diri kita. Juga ada kesilapan-kesilapan yang mengundang kecelakaan itu. Ada sebab. Ada sebab. Kalau kita terkesan dengan situasi yang berlaku, itu mesti gangguan juga datang dari dalam diri kita. Tapi kalau kita tak terkesan dengan keadaan isteri itu, lantaklah. Aku okey, amalan okey, maintain. Kamu tak nak dengan aku, okey? Sila ambil surat, tinggalkan aku. Sekali petik, tu patah tumbuh, silih berganti. Amboi. Maksud dia, suami yang tidak terkesan dengan perangai isteri, maintain dah. Makin lama makin taat, makin lama makin taat, makin lama makin taat. Jadi, anggaplah satu perubahan. Puan Rich, perubahan. Perubahan dengan kita menilai, ya, memang ada silap aku juga, sehingga aku dipertemukan dengan isteri begini. Memang isteri yang degil. Isteri yang degil, yang perangai seperti iblis. Ini saya cakap tu terang ni. Ada isteri-isteri yang bersifat seperti iblis. Iblis yang mana menentang dan merendah-rendahkan, sombong dan bongkak aba wastakbar. Bertemu dengan iblis ni, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala bagi satu je warning. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
Ketika Allah bagi arahan suruh sujud pada Nabi Adam AS, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kalau isteri itu menzahirkan perbuatan kerana nak menentang suami, bukan kerana sifat dia yang lemah tu. Ada isteri-isteri memang datang perangai dia, ustaz, saya lemah, saya ni, maafkan saya. Tak apa, itu boleh bagi muka lagi. Tapi kalau sifat isteri itu benar-benar dia datangkan zahir dia menentang, sombong, dia merendah-rendahkan pula, meremeh-remehkan. Sebab ada yang PM saya, ustaz, dia cerca saya, ustaz, dia cakap saya penunggang agama begini-gini. Saya cakap berani kerana benar, tegakkan atas kebenaran, jangan tertipu dengan perasaan perempuan. Kalau betul lah kamu sayangkan isteri lagi, didik. Kalau tidak, buat keputusan. Sebab dia dah mula cabar-mencabar, menentang, merendah-rendahkan. Kalau pimpinan cuba mencabar, tampuk pimpinan, yakni ketua, ni bukan pemimpin yang bagus. Ini bukan pemimpin yang bagus, satu, bukan pengikut yang bagus. Pengikut yang bagus, dia support ketua yang penuh dengan kelemahan. Ini mencabar, malah nak menjatuhkan pula. Ingat, konsep dia seperti pimpinan yang nak menjatuhkan pucuk pimpinan. Pengikut nak jatuhkan pucuk pimpinan. Ini bahaya. Jadi Allah tunjuk manusia yang sebenarnya saya tak ada duit. Ini kalau guna ayat ni Tuan Riz, nanti kan orang perempuan cakap balik, kadang Allah tunjukkan perangai sebenar bila isteri suami ada duit pula. Biasalah tu. Kalau cerita bab ni bukan soal tak ada duit, tapi sebenarnya tak ada ilmu, tak ada iman. Tak ada iman. Memang betul, bukan kata tak ada duit. Kadang-kadang Allah uji pula suami yang elok-elok baik dah, suami nak kahwin lagi pun uji juga. Keluar belantaring-belantarung dia. Banyak saya terima inbox. Mesti isteri fahamkan. Kalau isteri faham, mesti dia berubah, Puan Fazilah. Sebab dia ada akal, Allah kata. Dia ada akal. Tapi kenapa ambil masih nak berubah? Sebab kalau berubah, dia sekali dia. Macam zaman Nabi lah. Zaman Nabi dapat Islam, dapat hidayah, berubah, dia terus jadi baik. Tapi ini bukan berubah. Dia dalam hati dia masih tidak clear. Ini bukan orang berubah, ni pura-pura berubah. Bimbang-bimbang jadi munafik. Dah dicakap banyak kali, dia nak lawan lagi. Cakap banyak kali, nak lawan lagi. Atau pulanglah. Kalau Allah takdirkan jodoh dia panjang-panjang lah. Sebab kehancuran-kehancuran ni nak mendidik. Rasa kan. Dulu duk melihat suami lah yang menjaga dia. Dulu melihat isteri lah. Dua-dua kena. Dua-dua kena sebenarnya. Allah buat. Perubahan kan manusia. Saya bagi tahu kan manusia, iblis, binatang. Binatang bermakna kalau dia kata tak faham-faham ni, binatang lah. Isteri tu ibarat binatang lah, memang nak kena berketuk. Nampak tidak? Kalau dah pernah pergilah. Kalau dah tahu, dah nampak sangat perbuatan tu dari secara ini tak salah, pergi mahkamah lah, tak ada masalah. Pergi mahkamah. Ni yang saya nak cerita ni, yang sifat perangai dia. Perangai dia yang memang sifat dia. Perangai dia, jahil dia. Ni sebagai penagih sampai merosakkan ilmu hitam. Ni pergilah. Dah sampai mengganggu kita. Pergilah. Pergi jumpa mahkamah, cerita hal sebenar, keluar. Tapi jangan kita meroyan kat situ pula. Allah nak uji dapat suami penagih, suami ilmu hitam. Kalau betul kita ni seorang yang ada kekuatan dengan Allah, kita hadapi dengan elok lah. Tak ada nak perlu meroyan, meraban. Tak perlulah. Steady je. Tengok Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah penagih, ya Allah. Ya Allah dia amal ilmu hitam, ya Allah. Solat, minta petunjuk. Kuat hati kata, keluar. Ini dah yang jadi isunya lah, sempat berguling, sempat marah, sempat bergaduh, sempat bercakaran, sempat keluar sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat keiblisan. Nampak? Tu masuk Puan Fazilah tadi. Kalau isteri yang benar, betul saya setuju. Kalau isteri ni, kalau jujur dia nak berubah, dia akan berubah. Tapi kalau dah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun tak berubah-ubah, tu maksudnya apa? Jangan salahkan Allah. Dan jangan bagi alasan. Ni tajuk kita pagi ni, mukadimah kita ni. 1000 bulan memadamkan 1001 alasan. Sepatutnya. Tapi Ustaz, dia tak jumpa malam tu qadar. Dia tak jumpa malam tu qadar. Tapi malam tu qadar ada pada bulan Ramadan itu, sekurang-kurangnya orang yang tidak temu Lailatul Qadar ni
sekurang-kurangnya dia akan dapat tempias dia apa dia? Dia tak ada alasan dah sebenarnya. Patutnya. Sebab dia nampak orang lain boleh baik. Sebab dia melihat ada orang yang dapat atau kadar contoh. Ada orang yang hati dia dah tak ada gaduh. Budak pula tu tak ada gaduh. Malu dia. Macam dia ni kalau ikut lebih muda pada aku. Tapi malu datang. Sebab terkesan dengan orang yang dapat Lailatul Qadar. Terkesan dengan orang yang dapat Lailatul Qadar. Tapi orang tu tak ceritalah dia dapat Lailatul Qadar. Tapi kerana orang yang mendapat Lailatul Qadar, hatinya bersih. Allah bersihkan hati dia. Sebab apa? Malam tu Allah ampunkan dosa kan. Orang yang tak ada dosa, jadi dia akan jadi inspirasi hidup pada orang lain. Patut tak ada alasan dah. Tak ada alasan. Tapi kerana keluar sifat keiblisan, sifat kebinatangan. Ni, sifat kemanusiaan tak ada. Nampak? Nampak? Jadi itu cara dia. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kena faham. Alhamdulillah Puan Rick Johnson. Baguslah tuan. Kalau perceraian itu mendekatkan kepada Allah. Tapi apa pun, setiap perceraian itu pasti ada kekurangan-kekurangan yang dah berlaku. Jangan selesa dengan perceraian. Sebab ada orang dia selesa dengan perceraian. Tak apalah perceraian. Tak apalah. Tak apa tu jadi isu banyak sekarang ni. Asal tak puas hati dia, I can stand alone. Asal tak puas hati dia, I can stand alone. Mula. Sebab tu faktor perceraian akhir zaman ni semakin meningkat. Sebab masing-masing nampak I can stand alone. Nampak harta. Nampak kedudukan, nampak tahta. Awak siap Awak buat perangai. Saya ni pengawal ni sebab kesian ni. Nampak? Dia tak nampak Allah dah. Dia nampak harta dia, nampak kuasa dia, nampak diri dia. Jadi kehidupan rumah tangga macam ni walaupun berkekalan, tapi hati tidak selesai. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan memikirkan anak-anak, fikirkan Allah. Fikirkan Allah. Jangan tiru setiap perempuan juga memikirkan sebab anak-anak je ni. Fikir sebab anak-anak. Kalau fikir anak-anak, binatang mau fikir anak-anak. Benar Puan Fazilah. Kalau kita ikut pada kebenaran, insya-Allah. Insya-Allah. Sebab sekarang ni kita melihat. Okey, berbalik kepada perbincangan. Kalau kita lihat, mari kita murajaah balik. Semalam saya sentuh tentang nak mengajar kebaikan, nak suruh orang buat baik. Kita dah sentuh dah bab ni. Kenal tak kebaikan tu dari mana? Isu yang utama kita hari ini, take note di sini, adalah kita tidak kenal kebaikan. Alhamdulillah Tuan Rik, tahniah, ambil peluang ni, peluang Ramadan ni. Peluang Ramadan ni masanya yang terbaik. InsyaAllah saya doakan Tuan Rik, walaupun berhadapan dengan ujian yang Allah benci, Allah tak suka perceraian ni, tapi berusahalah untuk kembali meraih biar Allah suka, dengan buktikan perubahan pada diri Tuan Rik, insyaAllah. Kejar masa, mantap, bagus. InsyaAllah mudah-mudahan Allah gantikan lebih baik. Itu saja. InsyaAllah, insyaAllah. Ambil, di sinilah ambil kebenaran. Jangan ambil pengalaman. Ada orang belajar pada pengalaman, tidak. Tuan Rik contoh yang bagus. Apa dia? Datang, belajar, dengar. Sanggup tadah telinga ni. Sanggup tadah telinga, sanggup terima. Ya Ustaz, saya salah betul. Tu tadah telinga. Kemudian daripada situ tersingkap kebenaran. Bila dia tersingkap kebenaran, di situ baru belajar. Jangan belajar tu pada pengalaman. Tak jadi. Pengalaman perceraian ni minta maaf. Perceraian bukan perkara yang Allah suka. Kalau orang bercerai, jangan suka rela, jangan suka hati sangat. Kamu berada pada fasa kebencian Allah tak tahu ni. Sila-sila Allah benci dia nanti. Tapi kalau dia boleh keluar daripada kemelut itu dengan memahami kembali hakikat kehidupan diri dia, kemudian dia berubah sungguh-sungguh dan dia buktikan bahawa dia dah silap dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan cover balik. Kalau tidak, melarat-larat. Walaupun kalau dia kahwin juga, dia ada perspektif yang masih terbawa-bawa. Malah kadang-kadang istidraj. Tengok, ayah boleh dapat lebih baik lah. Buat compare pula. Dulu teruk, sekarang lebih baik tau. Yang perempuan pula tengok, I dapat pasangan lelaki yang lebih baik daripada you.
Habislah. Sebab tu dalam satu kenyataan saya tulis cerai mati ni nampak Allah berkuasa. Cerai hidup, aku berkuasa. Hati-hati. Sedangkan hidup kita ni nak nampak kuasa Allah je. Hidup ni nak nampak kuasa Allah je. Semakin lama kita hidup, sepatutnya semakin nampak kuasa Allah, bukan rasa aku berkuasa. Itu sepatutnya. Jadi, sidang jemaah mata Allah SWT. Alhamdulillah. Bagus. Mengakui kesilapan. Subhanallah. Bagus. Sebab jarang orang nak mengakui kesilapan. Cukup susah. Mencari silap senang. Mengaku kesilapan tu satu perkara yang sangat susah. Kerana nak melihat kesilapan, perlukan melihat dalaman. Nah, di sini tadi kita mengenal kebaikan. Isu kita sekarang, blueprint dia Ustazah. Ustazah Zurina ni. Gitu. Blueprint dia adalah di mana kesilapan kita selama ni sehingga kita bertubi-tubi ni dikenakan ujian sampai hati kita ni, ya Allah Ustaz, kenapa macam ni sekali ujian hidup saya ni? Soalan dan jawapan dia adalah sama dia. Soalan dia adalah di manakah kebaikan? Kamu kenal kebaikan? Jawapan dia adalah kerana tidak kenal kebaikan. Tu je. Sebab orang yang kenal kebaikan tidak akan melalui fasa kerunsingan, keresahan, kesakitan. Sebab kebaikan ini, kata Nabi SAW, yahdi ila jannah. Orang yang nampak kebaikan, dia dah nampak syurga dah. Allahu Akbar. Orang yang nampak kebaikan, dia nampak syurga. Allah bukakan pintu dia, hati dia terbuka, nampak syurga. Sebab tu dia tak heran dah, dia tak perlu minta belas kasihan kalau ketika buat baik. Seperti Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu riwayat mengatakan, siapa boleh membebaskan telaga ini ketika di Madinatul Munawwarah, telaga Bi'rur Rumman, waktu itu Yahudi menguasai telaga itu sehingga akan menjadi satu bebanan bagi umat Islam waktu itu. Orang yang tak ada duit pun kena bayar. Jadi bila kata waktu itu dengar Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an pergi jumpa Yahudi tu nak beli telaga tu. Bayangkan. Dan sehingga kan nak Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an beli keseluruhan tenaga tu dan diinfakkan. Dan ketika itu datang seorang sahabat lain nak beli telaga itu. Tahu Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an kata apa? Kau boleh bagi aku syurga. Kalau kau tak boleh bagi aku syurga, tak payah beli telaga ni. Tengok deal kita. Sebab tu orang yang betul-betul nampak kebaikan, jangan pura-pura lah. Jangan manipulasi orang dengan kebaikan. Saya minta maaf cakap. Kadang-kadang dia tak faham kebaikan, kemudian dia hanya nampak perasaan, lalu disertakan, diceritakan kebaikan tu dengan penuh kesedihan, sehingga keluarlah satu statement, orang kebaikan seringkali teraniaya. Orang kebaikan nak buat baik pun orang tak suka. Kita nak buat baik ni semua tak suka. Apa peduli apa orang tak suka? Sedangkan Allah suka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang buat baik. Kalau Allah dah suka, what is the problem? Kata orang Jawa. What is the problem? Problemnya adalah kau tak buat apa yang Allah suka. Allah tak suka pun. Sebab tu hati kita tidak puas. Wallahi, demi Allah, sekiranya perbuatan itu perbuatan kebaikan, Allah bayar kepuasan di dalam qalbu ni. Allah bayar hati dia puas. Sebab tu ramai yang kahwin tak puas hati sebab perkahwinan itu tidak ada kebaikan. Hati-hati. Nak tahu sesuatu itu buat kebaikan atau tidak, dia berpuas hati dengan kebaikan perkara itu. Dia ada duit, dia puas hati dengan duit. Dia ada suami, dia puas hati dengan suami. Dia ada isteri, dia puas hati dengan isteri. Dia ada kerja, dia puas hati dengan kerja. Selagi mana tak puas hati itu datang, bermakna perkara itu tidak mendatangkan kebaikan. Dah beli mahal-mahal tak puas hati. Ada tak kena ni? Ini aku beli mahal ni. Macam ni pula. Nampak kan? Sebab tu orang makin rigid. Makin dia ada kelebihan nak memilih, makin dia tak puas dalam memilih. Makin dia ada kekuatan untuk memilih. Orang ada duit, dia boleh pilih kan baju yang paling mahal yang dia nak, perika fashion yang paling mahal tersohornya boleh pilih. Tiba-tiba dalam dia boleh memilih tu, dia akan nampak kecacatan. Time itu dia tak puas. Jangan main. Tu dia.
Jadi kalau kita lihat dari sudut sebenar kepuasan itu datangnya Allah berikan dia. Allah beri dia kelapangan. Puas hati dia, puas hati. Sebab tu tak payah cari jalan-jalan lain sepatutnya. Bagi tip itu, tip ini untuk larikan itu, mengalihkan perhatian. Tidak. Sebab cerita dia adalah orang yang nampak kebaikan, dia nampak syurga. Apa peduli orang tak suka, betul. Inna Allah, dalilnya puan dan terang, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Maknanya pura-pura dia cakap, saya dah buat kebaikan dah, ini yang saya dapat. Saya nak bagi tahu sebenarnya mata Allah SWT. Tajuk ni saya ambil pagi ni sebelum saya nak sambung pembicaraan inspirasi Asmaul Husna ni. Tapi sebenarnya kita dah cerita lah inspirasi Asmaul Husna ni sebenarnya. Sebab bagaimana kita nak inspirasi dengan tawaran Allah Ta'ala. Itu Asmaul Husna lah tu. Saya nak bagi tahu sebab kita masih tinggal 2 hari lagi nak meninggalkan Ramadan, nak tinggalkan kita. Kita tak nak kita keluar daripada Ramadan yang mana dibukakan pintu syurga ni. Pintu syurga sebuka seluar-luarnya, pintu neraka rapat tutup tau. Sedang jemaah mata Allah SWT. Tiba-tiba habis Ramadan, dia tidak faham apa itu kebaikan. Habis yang dia buat selama ni buat apa? Nampak? Dia buat apa selama ni? Dia buat amalan dia, amalan perbuatan, bukan amalan hati. Sebab tu kebaikan ini maksudnya orang yang nampak syurga. Apa maksud nampak syurga ni? Apa maksud yang dikatakan nampak syurga ni? Ya, ini orang yang nampak dah ganjaran Allah Ta'ala dengan cara dia melalui ilmu yang benar. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Surah Baqarah 62. Saya selalu ulang ayat ni. Ayat ni adalah satu ayat yang memberi jawapan kepada persoalan-persoalan yang nak menentukan kebaikan ni macam mana. Adakah contoh dia? Ada tidak? Adakah bukti dia orang ni buat dapat pahala tidak? Adakah dia buat ni dapat dosa ke tidak? Jawapan surah Baqarah 62 ni Allah jawab. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihat falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekiranya sesuatu perkara itu kita dapat kebaikan, maka bukti orang dapat kebaikan, dia akan nampakkan jaminan Allah Ta'ala. Dia tak nampak makhluk dah. Dia dah tak nampak dah tawaran makhluk. Dia tak fikir dah makhluk kata kesianlah kamu buat kebaikan. Dia tak heran dah. Dia kata apa pula nak kesian. Jangan kesian saya dengan ketika saya buat baik. Saya tak perlu meraih simpati ketika saya buat baik. Kerana Allah Ta'ala tahu dah bahawa kebaikan tidak akan disia-siakan. Tiada istilah rugi dalam melaksanakan kebaikan. Tak ada. Allah kata dalam Quran, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman itu tiada rugi. Jadi ketika dia buat baik, tak ada istilah dah puas saya buat baik. Mana dia belum baik. Di saat saya puas tolong orang, ustaz, maknanya dia belum puas. Orang yang puas, orang dah tak cakap dah. Dia dah tak perlu meraih simpati manusia, tak perlu meraih tangisan manusia, tak perlu meraih pandangan manusia. Dia buat je. Dia buat saja. Ini kesimpulan kita. Ni pagi ni kita habis awal, sebab ada urusan. Jadi kita sambung lagi malam ni insya-Allah. Kesimpulan dia apa? Dia buat saja. Orang yang nampak kebaikan ini, yang mendapat 1000 kekuatan malam, 1000 bulan ni, dia dah tak ada 1001 alasan, dia akan buat saja. Bukti dia kat dalil kat mana? Dekat lafaz niat solat. Mari kita belajar lafaz niat solat. Lafaz niat solat. Usolli. Ni lafaz niat. Lafaz niat maknanya sunat, bukan wajib. Niat itu lintasan nanti. Lafaz niat ulama letak usolli. Nabi pun ajar. Nampak? Usolli. Nak ambil usolli tu je. Apa kata usolli? Kenapa biasa orang cakap? Sebab saya dah penat. Sebab dia tak kenal kebaikan Puan Hafizah.
dia tak kena kebaikan. Sebab dia tak nampak kenikmatan, dia tak dapat rasakan kenikmatan. Ada ke orang penat makan benda sedap? Saya penatlah makan benda sedap ni. Ada orang penat makan benda sedap ke? Ke dia nak makan lagi. Nampak? Orang yang rasa dia penat buat kebaikan, dia tak dapat nikmat. Dia belum buat kebaikan, itu jawapan dia. Sebab orang dah buat kebaikan, dah betul-betul buat kebaikan. Sebab tu kebaikan ni bukan benda mudah. Kebaikan tu bukan dari diri, kebaikan tu dari Allah. Oh, makan terus, tak ada. Penatlah, sedap sangat. Saya penatlah, sedap sangat ni. Tak ada. Dia makan diam-diam, siap makan siap senyap. Diam, betul habis makan seorang. Orang dah nikmat, dia tak tunjuk. Dia nak bagi tu dia dah banyak buat, sebab tu dia bagi tu dia penat. Asal penat, macam-macam dah saya buat. Dia nak tunjuk banyaknya kebaikan dia buat sampai penat. Kebaikan tidak memenatkan. Wallahi, kebaikan tidak akan memenatkan. Nampak? Sebab apa? Dia tidak pergi kepada makam niat tadi, lafaz niat, usolli. Usolli maksudnya sahaja aku solat. Belajar dengan solat. Solat kan imaduddin. Solat tiang agama. Bila kata solat tiang agama, tak pernah lagi. Ini namanya kupasan kebenaran. Banyak fokus fikir yang negatif. Bukan fikir negatif, Puan Hafizah, dia bukan fikir. Hati dia negatif dah, bukan fikir dah. Setakat fikir negatif, kalau hati dia positif, dia akan menangkis kepenatan tu. Tak penat. Contoh Nabi SAW, Nabi memikirkan hal-hal yang negatif. Apa hal negatif? Tu orang musyrik tu, orang kafir semua tu, hal negatif dah tu. Fikirkan macam mana lah masalah umat ni. Fikirkan masalah ni. Fikir negatif tak ada isu. Sidang jemaah mata Allah SWT. Yang ada isu, bila dia fikir negatif, hati dia negatif juga. Sebab tu bermula dengan sidik, bermula dengan hati. Sebab tu kena kebaikan tu adalah berkenaan tentang hati. Kalau hati dia baik, fikiran negatif dia boleh padam macam tu je. Sangka buruk tu boleh terpadam macam tu kerana jiwanya mengawal fikirannya. Hati-hati apa yang dilihat supaya tidak mengganggu apa yang diingat. Nampak? Jadi lihat hati ni bila kita sebut kebaikan, sahaja aku. Dia saja aku solat. Kenapa solat? Saja. Saja Ustaz. Kata tak boleh saja. Saja ni maksudnya memang inilah sifat hamba. Hamba ni memang kena buat. Sahaja aku. Dalam suratul Imran, Ali Imran 162 kan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nampak tidak? Nampak? Sebab tu bila dia dah saja aku solat, sahaja aku kerja ni bukan nak dapatkan pengaruh. Sahaja aku kahwin. Bila kata lapah niat ni dia akan pergi sahaja ke depan tu. Sebab solat itu dia ajar tentang sahaja aku solat. Sebab itu bila hati yang isu dia, sebenarnya isu hati. Sebab cuma kita terpengaruh dengan cara barat. Kapitalis mengajar suruh tengok fikiran. Sebab tu dia kata think rich, suruh fikir kaya. Lepas tu kena bayangkan. Ilmu bayangan, ilmu fikiran. Kebaikan tidak boleh dibayangkan. Kalau kebaikan boleh dibayangkan, ramailah orang buat baik. Sebab terbayang-bayang kebaikan yang boleh dibayangkan. Contoh, bayangkan nanti nak pegang tangan suami, nak pegang tangan isteri, nak berjalan-jalan beriringan, nak bersama tatap menatapi. Dia bayangkan.
Tiba-tiba datang bergaduh. Melayang apa yang dibayang tu. Mana yang dibayang tadi? Duk bayangkan contoh sebelum kahwin, Allah indahnya bulan, bintang, purnama semua turun tu. Oh lah seronoknya kahwin ni. Dibayangkan seronok. Tu nama berkhayal. Tu Nabi kata jangan panjang angan-angan. Sebab angan-angan ni berkhayal lebih. Khayal. Bayang seronoknya kahwin ni, seronoknya, padahal dia terpengaruh dengan nafsu. Terpengaruh dengan nafsu dah tu. Seronoknya kahwin. Lepas kahwin, Allah melayang pinggan mangkuk. Habis melayang pinggan mangkuk. Mana yang dibayangkan tadi bahawa nanti nak ke situ, nak ke sini. Sebab tu kesimpulannya, kebaikan bukan dengan bayangan. Sekuat mana dia bayangkan pun, jadi bayang-bayang je lah. Kalau kebaikan sekadar duduk pada bayangan, jadi bayang-bayang je lah. Sekali kahwin, nyanyalah. Nampak? Jadi kebaikan bukan benda yang dibayangkan. Hati-hati kalau yang mengajar kebaikan itu suruh dibayangkan kebaikan. Ustaz, yelah kena bayangkan dulu. Mana ada bayang? Kebaikan bukan dengan bayangan. Sebab kebaikan itu bukan bentuk. Kebaikan itulah sifat yang hadir dari kesedaran, dan dia akan melakukan kebaikan dengan dorongan Al-Quran dan Sunnah, dan dia buat kebaikan. Itu tidak ada, kadang-kadang tak tiru orang pun. Dia buat kerana kesedaran dia. Jadi kebaikan bukan bayangan. Kebaikan bukan dengan bayangan. Terpengaruh dengan sinetron, terpengaruh dengan nafsu benar. Kalau kebaikan itu dengan bayangan, maka dia terbayang-bayang. Itu je lah ayat bayangan. Inilah bayang. Lepas tu melayang. Tu kebanyakan duduk kat situ. Duduk ni minda. Minda ni dia dipengaruhi dengan bayangan. InsyaAllah sidang jemaah mata Allah SWT, doakan saya. Saya sedang buat research dan tak panjangkan kajian ni dalam peringkat, sebab ialah kita pun raikan dengan kaedah pensijilan ni kan, research ni. Saya sedang buat research kaitan pemikiran dalam kehidupan. Sampai peringkat yang tertinggi lah. Sebab bukan untuk apa, nak mengesahkan, mensohihkan ni. Nak bagi tahunya, orang beriman dia tak duduk pada fikiran. Kita akan counter balik statement yang duduk pada fikiran-fikiran ni. Malah kita faham, Allah ikut sangkaan kita, ikut fikiran kita. Fikiran ni benda nombor 2. Nombor 1 sebelum fikiran. Think tu sebelum tu feel. Feel baru think. Feel, rasa pula bukannya feeling. Rasa bukan feeling, rasa bukan perasaan. Ni perhati baik-baik perkataan ni. Ini kalau siapa nak tahu ni, saya akan cerita dalam intensif nanti. Lepas nanti, pada waktu nanti saya akan cerita intensif. Dalam kelas intensif, bab ni saya tak ada ni kan, saya kena cerita secara terperinci. Feel, think, feeling, 3 perkara berbeza. Malah kita kena belajar mana dulu, mana kemudian. Nampak tidak? Mana dulu, mana kemudian. Mana yang utama, mana pengaruhi mana. Feel, rasa. Feeling tu perasaan. Pikiran, rasa, pikiran, perasaan, perbuatan. 4 perkara itu. Sebab sekarang ni ajar, Allahu Akbar. InsyaAllah. Jangan bimbang. Semua akan tahu. Benda ni tidak boleh disimpan sebab dia melibatkan kehidupan kan. Jadi nak tahu, insyaAllah kita akan buat close up. Close up punya tajuk close up. Ni sekarang kita lebih pada kita bicara ilmiah kita suruh, tapi bila close up dia mula panggil pada datang, dia panggil kaedah. Dia cerita ilmiah betul lah, detail nanti. Sebab tu kena datang minat seronok, nanti baru kita boleh pergi dalam. Kalau tidak nanti ni awak ada masalah ke nak pergi detail lagi. Tu dia tinggalkan pengajian tu. Nampak? Sebab benda tu penting. Sebab orang duk kata fikir. Kebaikan pun nak dipikirkan. Kalau betul kebaikan nak dipikirkan, sampah depan mata pun tak nak kutip. Nampak? Dia bukan.
Yang ini boleh nampak dalam suratul Baqarah ayat 1, ayat 5 tu. Yang kita baca awal-awal tu. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Pertama asal dia Quran. Mesti kena rujuk Quran. Kemudian apa Allah ajar? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Nampak? Ghaib ini rasa, rasa. Rasa ni bukan perasaan, bukan fikiran. Rasa ni dalaman. Rasa ni perlu diperhalusi. Iman itu datang dengan rasa. Rasa keimanan. Bukan perasaan keimanan. Bukan memikirkan keimanan. Rasa syukur. Rasa sabar. Rasa sayang. Rasa. Perkataan rasa ni saja dah berbeza dengan feeling, perasaan. Perasaan lain. Pemikiran pun lain. Nampak? Tak sama. Sebab tu kita duk tak nak kita duk faham tentang kehidupan dari luaran saja. Tidak memahami lesut dalaman. Nampak? Dengan rasa. Iman datang dengan rasa, bukan dengan fikiran. Sebab tu ngaji bab akidah bukan fikir. Tapi datang tu setelah dia rasa, baru datangnya fikiran. Fikiran bukan dia datang nombor satu. Kalau fikir duduk depan, habis. Hati-hati. Hati-hati. Close up session. Close up. Ni close up. Kita akan tabayun, kita akan mula lebih tadabbur, kita lebih tazakur, kita dalam pergi close up. Masuk dalam ni, kita apa yang kita dah bincangkan ni, kita detailing. Kita detailingkan dia supaya nampak, supaya lebih jelas, supaya kita faham. Bukannya sekadar ustaz cakap, letih main ustaz cakap je. Biarlah faham, biar kita boleh explain. Kalau tak ada rasa tak payah bukan tak payah buat, dia akan keliru Tuan Muhammad Hafizuddin. Even sekarang alhamdulillah sebab Allah bimbing. Allah bimbing dah. Cuma kita kadang-kadang salah sangka. Itu kata Allah kata kalau ikut sangkaan tu. Sebab tu kena ada ilmu. Bila ada ilmu kita faham. Bila faham baru kita boleh buat dengan teratur. Cuma datangnya bolak-balik berbelah bagi itu sebab payah lah tu. Tadi yang payah tu soalan Tuan Muhammad Hafizuddin. Tak tahu mana rasa, mana perasaan, pemikiran, mana satu ni ustaz. Buat je lah. Dia main buat je lah tu yang tak tahan tu. Sebab tiba satu tahap, dia akan tumbang. Dan kata kunci, kebaikan bukan dibayang-bayangkan. Ingat, itu kata kunci dia. Kalau bukan dibayangkan macam mana? Kebaikan tu dengan mengenal. Mengenal bukan bayang. Mengenal ni kena tahu kan. Ada ke kena nak mengenal seseorang dengan bayangkan? Okey, siapa nak mengenal Ustaz Farid contoh. Bayangkan Ustaz Farid nak bayang macam mana? Nak kenal pun tidak. Mari kita bayangkan kebaikan. Nak membayangkan kebaikan, kenal kebaikan pun tidak. Sebab kebaikan itu makam kenal. Kena kenal. Dan kenal kena melihat. Bukan sebut. Kena melihat. Jadi insya-Allah senanglah balik sebab lihat. Allah bagi penglihatan kan. Apa yang susahnya? Susahnya sebab kita tak tahu. Itu je. Mulalah rasa semacam dia ambil masa nak faham tu sebab kita masih lagi bercampur aduk. Itu saja. Dia sebenarnya Puan Ummu Arif, dia dalam bab pengajian dalam iman ni, dia tak ambil masa sebenarnya. Ambil masa tu sebab kita nak membersihkan jiwa kita, dosa-dosa kita yang terhijab itu. Sebab masih sakit. Contoh ya, saya bagi takrif mudah je. Nak rasa sedap lambat ke cepat? Tak tahulah. Tak tahulah kalau dia nak makan tu, dia makan ni, nak buka sekejap lagi ni. Dia makan, buka sekejap lagi. Sahur sekejap lagi baru dia rasa. Wah, sedap lah ustaz. Baru sedap sahur. Buka punya menu, sahur baru sampai sedap.
Cepat. Kun. Waktu tu juga. Ini makan sedap. 3 hari baru rasa sedap. Oh, letih 3 hari baru rasa sedap. Ataupun sedih. Cepat. Semua Allah bagi cepat. Nikmat. Immediate. Sakit. Immediate Allah bagi. Tak ada tunggu-tunggunya. Ini satu kuasa Allah. Kena belajar. Tak ada delay-delay. Allah bagi. Kau buat dosa. Pom. Kena terus. Tak ada nak dosa lambat. Hukuman dosa ia lambat. Dekat akhirat. Tapi rasa kesan dosa immediate dapat. On the spot. Jadi kalau tak boleh nak rasa tu, mana tengah sakit lah tu, 3 hari baru rasa sedap. Kadang-kadang sebulan baru rasa sedap. Maknanya tengah sakit lah. Ni makan 3 tahun baru sedap, Ustaz. 3 tahun baru sedap. Dah lama saya cari, Ustaz, baru rasa nikmat. Baru rasa nikmat berapa lama? 10 tahun. 10 tahun tu lah sakit. 10 tahun tu lah sakit. InsyaAllah faham, Ustaz. Dia tak ada delay. Dia tak ada. Wallahi. Allah bagi. Nampak? Jadi maknanya rasa ni dia cepat, instant. Dosa pahala cepat dia. Dah tahu dah. Dia immune dengan kesakitan dosa. Itulah. Tunai. Dia tak ada delay. Dia on the spot. Pum. Kena terus. Jadi sebab tu sedap. Sedap tu cepat. Cepat dia. Sejuk pun cepat. Ada buka aircon. Rasa sejuk tu 3 hari baru rasa sejuk. Dia ada 2 keadaan. Sama ada aircon rosak, kalau dianya rosak. Tapi kalau orang masuk bilik tu dah sejuk, dia tak sejuk, makna dia lah rosak. Dia sakit lah. Aircon bukan aircon rosak. Orang lain dengan nama Allah sedap. Dengan cerita Allah seronok. Kita payahnya. Pelan-pelan cakap, ya Allah banyaknya dosa aku, ya Allah payah nak faham. Senang cerita. Duduk dan diam. Orang lain duduk sedapnya makan. Tiba-tiba kita makan tak sedap. Apa tak boleh rasa ni? Payahnya, beratnya. Duduk dan diam, cakap, ya Allah banyaknya dosa aku, payah nak faham. Doa, bagi faham. Ya Allah bagi faham. Hapuskan dosa. Baru faham masuk. Sebab tu nak belajar ilmu tu bersih hati. Apatah lagi nak belajar tentang Allah. Nampak? Sebab tu baca Quran, pegang Quran, masaf Al-Quran, ambil uduk. Sunat. Nampak? Sebab apa? Sebab nak bersihkan hati. Nah, tu cerita dia. Sidang Imam mata Allah SWT. Terus. Mana marah sampai terus kena. Jadi jangan jadikan alasan. Payahnya baik ni Ustaz. Alasan. Jadi kebaikan tu alasan je. Maknanya dia tak dapat 1000 bulan. Penuh dengan alasan. Orang yang dah tak ada alasan, kemungkinan besar dia dah dianugerahkan malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan ni, saya duk kaji baik ulama tengok orang banyak beramal kan, Allah bagi kekuatan. Rupanya kita simpulkan, saya tengok dia tak ada alasan. Tu di situ dia. Orang tak ada alasan dia boleh buat baik. Kalau buat alasan-alasan, tu jadi tak buat-buat tu. Kalau cepat datang cepat hilang, taman tak betul, samalah tu. Dia rasa ni mana ada cepat hilang. Sedap. Ada cepat hilang ke? Mana ada cepat hilang? Sedap. Bertahun-tahun sedap. Mana pernah hilang? Ada makan sedap, kalau dah hilang tu mana dah sakit, dah tak lama lah tu, dah meninggal tu. Tu maksud dia. Makan-makan dah tak sedap, hilang, cepat masuk, cepat hilang lah. Maknanya standby lah, panggil pengurusan jenazah, panggil adik-beradik, mana nak mati tu. Sama lah kalau hati cepat hilang, cepat ini, dia susah, mana kufur lah. Hati yang kufur, lupa cepat nikmat Allah, cepat dia hilang, lupa. Allah bagi nikmat, lupa manjang. Namanya hati dia sakit lah tu. Dia gitu. Patut melekat. Kena tu pun melekat nikmat, tak hilang dah. Allah, ya Allah banyak nikmat, ya Allah, nikmat 10 tahun lepas tak habis lagi, ya Allah, nikmat 20 lepas tahun lagi tak habis lagi, kau bagi nikmat lagi, ya Allah. Ya Allah,
sempat nak hilang nikmat, dapat nikmat. Tak sempat nak hilang nikmat, dapat nikmat. Dapat nikmat, dapat nikmat, dapat nikmat. Tak sempat nak hilang, dapat lagi. Allahu Akbar. Dah tak lama lah tu. Makan-makan dah tak ada rasa atau cepat hilang rasa, tak lama dah tu. Cepat-cepat lah buat kumpul. Beradik-beradik. Panggil lah kawan-kawan. Kata, tak lama dah ni, aku nak mati dah ni. Jadi itu dia cerita dia. Jadi all about arti yang bagaimana, yang mengenal. Benar, bagus Puan Hafizah. Bila belajar pun, sebab kita nak ambil ilmu pun, sunnah berwuduk. Jadi berwuduk ni satu perkara yang boleh menyucikan. Sebab wuduk bukan bersihkan badan, tapi bersihkan hati. Wuduk itu membersihkan hati. Nampak? Sebab tu suci lagi menyucikan. Suci lagi menyucikan. Nah itu dia. Jadi insyaAllah sedang jemaah mata Allah SWT, cukup dulu perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan dengan berbaki masa yang ada lagi ni, tinggal lagi 2 hari, ya Allah, tinggal lagi 2 hari ni, sepanjang masa lah, sematkan dalam hati, mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, akui kesilapan. Akui kesilapan ni, all out ujung-ujung nak buat apa ni Ustaz? Nak buat apa ni? Nak buat apa lagi ujung-ujung ni? Sungguh-sungguh lah, sungguh-sungguh menyesal lah. Tengah duduk sehari lepas kuliah menyesal kerja je. Hidup kita menyesal lagi bagus. Supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Menyesallah sekarang. Menyesallah sekarang. Menyesallah sekarang lebih baik daripada kita menyesal akan datang. Menyesal duduk, menyesal Allah, menyesal Allah, sikitnya amalan aku, ya Allah, menyesal. Ya Allah, menyesal. Duduk semua kena menyesal. Tapi jangan pula duduk sudut tunjuk sedih kat orang pula. Tak payahlah. Menyesal tu maksudnya kerja dalaman. Hati kena ceria lah. Sebab ciri orang beriman tu dia wabasyiril ladzina amanu. Kata-katanya, wajahnya ceria. Orang tengok wajahnya ceria. Orang tengok wajah walaupun dia marah pun, cute lah marah. Tu betul lah tu. Ini bukan kata marah, duduk macam tu muka mencuka. Allah, tak jadi. Tengok budak-budak. Tengok budak-budak belajar dengan ahli syurga. Tengok budak-budak anak-anak kita tu atau cucu-cucu kita tu umur 2 tahun, cuba tengok muka dia menangis. Muka dia menangis, kata lagi dia menangis, lagi nak cium lagi ada. Alah comelnya menangis. Alah. Semoga mak budak menangis. Rasa nak makan penampar dia. Cuba bapak budak yang menangis. Rasa nak makan penampar dia. Tak ada orang suka tengok kita yang dah besar panjang ni menangis. Tak ada orang suka. Budak-budak menangis okey. Jadi kita janganlah tunjuk riak wajah kita ni. Walaupun nampak macam budak-budak kalau marah. Alah cute-nya marah. Alah cute-nya. Marah pun cute. Nangis pun cute. Itulah orang beriman. Itulah ahli syurga. Ahli syurga. Ni tidak nak cute, kena make up baru cute. Kena make up baru nampak cantik. Ni dalam make up, bila marah, buruk terus muka. Nampak? Susah ustaz marah nampak cute. Memanglah sebab dah besar panjang. Dah besar panjang. Memang tak boleh marah nampak cute. Budak-budak dia boleh marah nampak cute. Nampak? Okey. Buruk rupa. Jangan orang tua-tua nangis buruk rupa. Ya Allah. Jangan. Itu jangan. Marah pun nampak happy dah. Jangan. Tak tengok marah betul lagi. Tapi boleh tengok keliling lah, insyaAllah. Betul tu. Yang kita kena faham. Kalau kita marah, orang tak jauh pun. Dia tengok kadang-kadang nampak macam marah sungguh. Marah anak-anak. Marah tapi anak-anak rapat dengan kita. Padahal kita marah dia. Mana marah dia marah dengan kasih sayang. Tu kalau tak pandai jangan marah. Sebab biasa kalau kita marah, kita lahirkan tak puas hati. Tu jadi muka tak tahu nak cakap lah muka apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi menyesal dengan beberapa hari yang tinggal. Dengan beberapa hari yang tinggal ini, marilah kita banyakkan menyesal supaya kita tidak akan hilang penyesalan itu nanti. Hilang, bila hilang penyesalan biar menyesallah banyak-banyak. Khair. Jadi insya-Allah masih banyak pada semua yang memberikan ruang dan menonton pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Khair. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam kata-kata dan penyampaian.
Mudah-mudahan Allah saja yang boleh menyempurnakan segala perbincangan kita. Itu marah-marah cepat tua tu marah dengan saka. Puan Nur Hashimah, istilah marah-marah cepat tua tu marah dengan saka dia sekali. Marah dengan saka. Ni memang betul. Jangan kata jangan cepat marah dia. Ni kena betulkan bab kehidupan dah ni. Nah, nampak? Nampak? Marah cepat tua, marah dengan saka, dengan belaan-belaan yang ada, dengan jiwanya ada neraka, memang cepat tua. Tapi kalau marah dengan agama, kerana agama, dah, dia tak cepat tua. Orang marah macam tu, tengok-tengok mukanya lagi berseri. Ya, amen. Khair. Jadi, sungguh, ni saya sebelum tutup teringat. Ayah saya, ada seorang tok guru tu. Ustaz Semungi. Dia kata Ustaz Semungi ni, Kadir Ustaz Selangor. Ustaz Semungi ada. Nama saya ni, Ustaz Semungi ni yang bagi. Yang betulkan. Nama pada ayah, ataupun dengan mak ayah lah. Kemudian Ustaz Semungi betulkan nama saya. Okey. Tok guru dia, senapang patah. Tok guru dia, mengajar ada senapang kat tepi. Nampak? Tok guru mengajar, senapang ada. Apa bagi tu? Siapa yang ni dia tembak, pam begitu. Ini Tok Guru Ustaz Semungi ni. Orang besar Selangor je, Mamen. Dia Qadir besar Selangor. Dia Ustaz Semungi ni. Orang hebat dia, orang hebat Tok Guru ni. Ni. Ayah saya duduk rapat dengan dia. Boleh ngajar dia senapang patah, garang sungguh Tok Guru. Tapi muka garang-garang, kita tengok hilang masalah. Kuat semangat. Kadang-kadang muka nampak lembut, tapi lemah semangat kita. Lemah buat apa? Baik. InsyaAllah. Jadi itu saja. Sila Imam Mata'ala sana. Baik. Mau anak murid tumpu satu batu tu ada senapang tepi. Nampak? Khair. Jadi Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah saja yang boleh menyempurnakannya. InsyaAllah. Jadi bertemu lagi kita pada InsyaAllah malam ini. Dalam siri Bual Bicara lepas tarawih Admore pada pukul 10, insya-Allah kita cuba isi sebenar-benarnya sungguh-sungguh dengan majlis ilmu insya-Allah. Aku lu qali hadza wastaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tangguh dengan tasbih farah surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wallahu a'lam bis shawab. Takbir, Allahu akbar.